Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kelas kita pada hari ini kita sambung subtopik minggu lepas. Masih lagi di bawah percanggahan fizikal dan kita dah masuk fasa yang keempat, iaitu kaedah penyelesaian spesifik. Dan pada video yang lepas saya dah terangkan mengenai cara untuk membuat kaedah pemisahan, sama ada pemisahan ruang ataupun masa. Ni ya. Okey, ini cara nak tentukan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang dan masa. So kita dah tengok prinsip inventif pemisahan ruang, dan semuanya ada 7 prinsip inventif pemisahan ruang yang kita belajar mengikut dalam buku teks, iaitu pembahagian, pengekstrakan kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cangkerang boleh lentur, pengantara, tidak simetri last sekali, sasut lah. So hari ni kita masuk kepada mencadangkan pemilihan prinsip inventif pemisahan masa. Dan pemisahan masa pun ada 7 prinsip inventif juga, sama macam prinsip inventif pemisahan ruang. So kita terus pergi kepada prinsip inventif pemisahan masa yang pertama, iaitu kedinamikan. Okey, kedinamikan ni adalah proses memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Okey, contohnya meja makan, ya, berdasarkan gambar rajah diberi. Okey, meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Dalam gambar ni saya bagi meja makan berdua, tapi boleh dibesarkan jadi meja makan berempat. Okey, tapi dia punya konsep masih sama. Okey. Yang kedua, mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang boleh bergerak dan sebaliknya. Contohnya steering kereta. Steering kereta asalnya adalah bahagian yang tidak boleh bergerak, tapi ia ubah suai buat penambahbaikan, dan penambahbaikan itu dia boleh ubah daripada segi ketinggian. Okey, contoh lain, kalau awak nampak gambar ni, ini adalah straw. So straw asalnya adalah straw yang lurus, yang panjang, yang hujungnya tidak bergerak, bahagian atasnya tidak bergerak. Jadi ini diubah menjadi bahagian yang bergerak supaya memudahkan pengguna untuk minum. Okey. Dan gambar laptop, semua orang tahu ni laptop, dan sekarang produk ini sangat popular di kalangan anak-anak dan di kalangan ibu bapa. Ya. So ini pun kita panggil sebagai satu cara jalan penyelesaian kedinamikan, sebab dia pecahkan satu objek jadi bahagian yang lebih dia mengubah sesuatu bahagian objek yang jadi tidak bergerak. Kalau komputer asalnya dia tidak bergerak. Okey, dia statik dekat situ je, tapi yang ini dia punya monitor, dia cantum tapi jadi bahagian yang boleh bergerak. Asalnya tidak bergerak. Okey, itu adalah cara menggunakan prinsip kedinamikan. So awak boleh guna prinsip ini untuk buat proses penambahbaikan atau mereka idea yang baru untuk awak punya projek reka cipta. Seterusnya, prinsip yang kedua, tindakan awal. Okey, tindakan awal iaitu melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. So contoh yang diberi adalah beg udara. Saya rasa semua tahulah beg udara ni apa. Okey, beg udara selalunya berada di dalam kenderaan kereta untuk kita kurangkan risiko kecederaan ketiga kemalangan. Jadi dia mengurang dia punya impact kepada driver ataupun penduduk depan daripada tercedera. Okey, jadi dia mengurangkan. Jadi dia sesuatu tindakan awal daripada mengerangkan sebarang bahaya, benda-benda yang bahaya, perkara yang bahaya. Okey, contoh selainnya prepaste wallpaper. So wallpaper ni dia bukan adhesive wallpaper. Adhesive wallpaper dia ada stiker. Awak just
keluarkan stiker je, awak terus tampal. So yang ini dia little bit different sikit. Okay, dia ada gum. Contohnya macam stem ni. Stem ni ada gum dekat belakang. So kita macam letak air, jadi barulah gumnya tu berfungsi. Okay, jadi ini adalah, jadi untuk memudahkan pengguna untuk melekat, jadi dia letak gum seperti gum dekat stem ni lah. Jadi awak tambah air, barulah gum tu boleh digunakan. Okay, sama juga prinsipnya dengan stem ni. Dan ini adalah proses membersihkan peralatan perubatan, pembedahan sebelum proses pembedahan dijalankan. Itu pun kita panggil sebagai tindakan awal. Kita guna prinsip tindakan awal. Dan gambar ini adalah explosive reactive armor. Dia bertindak seperti baju armor perang. Okay, kalau macam orang dulu perang, lain pula gambarnya. Okay, ini baju armor. Okay, jadi pelindung. Okay, pelindung kepada kereta kebal ni daripada terus dimusnahkan atau rosak. Jadi kalau terkena peluru ataupun daripada mana-mana bahan senjata api, kalau terkena ini dulu, dia akan melindung kereta kebal. Dia akan rosak dulu sebelum kereta kebal yang rosak. So itu kita kata menggunakan tindakan awal, prinsip tindakan awal. Dan seterusnya, prinsip yang ketiga, tindakan berkala. Okay, menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Berkala ni maksudnya dia ada dia punya beat, dia ada tempo dia, kan? 1 2 1 2 1 2. Okay, lampu, contohnya lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan malam. So waktu siang dia akan tutup, dan waktu malam lampu jalan akan on, akan menyala. Okay, samalah seperti ini. Okay, topi keledar yang orang berbasikal bawa. So dia punya lampu signal yang ini kita kata berkala sebab dia berkelip, kan? Berkelip-kelip lah maksudnya, berkala. Tindakan yang berkala nak memudahkan supaya orang nampak dia menunggang basikal pada waktu malam. Okey, yang contoh ini adalah menukul, mengetuk. Tindakannya mengetuk sampailah pecah. Jadi ia adalah satu tindakan yang berkala secara berterusan. Okey, itu maksud tindakan berkala. Yang keempat, tindakan keterlaluan. Okey, jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan ataupun berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Okey, contoh diberi proses menabur serbuk gula di atas donat untuk kita kurang atau tambahkan manis donat tersebut. Jadi kalau awak rasa nak donat tu nak rasa kurang manis, kita kurangkan gula. Kalau nak menambahkan dia punya manis, kita tambahkan dia punya gula. Okey, yang kedua saya bagi contoh. Okey, bila kita mengecat dinding, kita tidak menggunakan roller untuk mengecat terus sampai ke ceiling. So nak dekat kat ceiling tu, kita touch up guna berus, sebab kita tak nak bila roller tu cecah ke dinding. Cat tu akan dinding pula, ceiling. Kita tak nak roller tu cecah ceiling. So kita touch up guna berus supaya nampak lebih kemas. Okey, yang ini pula cara untuk plaster lubang pada dinding. So yang lebihan plaster tu dia akan lap balik supaya dinding tu akan licin. Okey, itu adalah prinsip tindakan keterlaluan. Okey, dan seterusnya yang kelima, pengembangan terma. Okey, menggunakan prinsip terma, iaitu terma ni maksudnya pengembangan dan pengecutan terhadap sesuatu bahan berdasarkan daripada segi perubahan suhu. Okey, terma dia ada kaitan dengan perubahan suhu. Ya, kita tengok suhu tu panas, suhu tu kecil, dia kembang ke dia kecut. Okey, contohnya pemutus lita yang menggunakan prinsip terma pemula lampu pendaflor. So starter pada lampu pendaflor tu menggunakan prinsip terma. Dan ini adalah awak pun tahu kan, kalau awak beli botol air mineral semua kan, kita ada wrapping plastik tu. So dia menggunakan prinsip terma dengan
supaya plastik tu mengecut dan boleh menetapkan kedudukan botol sebagai pembukusan. Iaitu adalah pengembangan terma. Dan yang keenam, prinsip pembuangan dan pemulihan, iaitu membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh yang diberi adalah kapsul ubat yang boleh larut. So, ubat ada di dalam kapsul dan bila awak telan ubat ni, yang tinggal cumalah ubat. Kapsul ni akan terlarut dalam badan awak. Benda ni tak ada guna pun. Yang gunanya, dia punya ubat dalamnya. Dan yang seterusnya, saya bagi contoh biodegradable container dan bag. So, bag yang boleh, apa kita panggil? Bag yang boleh apa ni? Yang boleh larut. Okay, yang boleh reput dengan sendirinya. So, ini kalau awak buang kat tepi, janganlah buang tepi jalan, buang dalam tong sampah. So, dia tak seperti plastik. Kalau plastik, dia tak mereput beratus tahun pun. Okay, kalau kita guna seperti ni, kertas kan. Jadi dia awak punya beg ataupun pembungkusan boleh reput. Jadi tak adalah meninggalkan sampah di atas permukaan bumi. Okey, yang ini pula adalah proses membuat acuan. So ni acuannya. Dan ini dia punya arcanya. Jadi acuannya bila dah siap arca, jadi acuannya tak perlu digunakan lagi. So kita buang aja. So ini yang dikatakan sebagai prinsip inventif pembuangan dan pemulihan. Okey, yang ketujuh, tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Okey, contohnya yang diberi adalah jana kuasa elektrik. Okey, stesen hidroelektrik yang menghasilkan menghasilkan elektrik daripada jana kuasa daripada ni lah, air. Okey, jadi berlaku secara berterusan. Kalau tak berterusan, elektrik pun tak ada. Okey, so yang ini mesin pelelas sender. Dia pun menjalankan kerja secara berterusan. Kalau awak nampak kat sini, okey, dia tak ada berhenti-berhenti, melainkan awak switch off dia punya switch, barulah mesin ni berhenti. Dan ini adalah heart pacemaker. Ini adalah alat seperti bateri untuk menetapkan kadar beat, kadar denyutan hati dengan beat yang elok. Okey, kalau ini berlaku pada orang yang mempunyai masalah pada hati dia berdenyut terlalu perlahan. Jadi kita pasang ini untuk betulkan dia punya kadar denyutan hati dia lah. So ini adalah propeller. Okey, ini yang berpusing lah, propeller. So dia berpusing pada kelajuan yang tetap. Okey, so ini yang kita katakan menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Okey, jadi ini adalah 7 prinsip inventif pemisahan masa. Okey, kita tengok lagi sekali. So yang pertama tadi adalah kedinamikan, yang kedua tindakan awal, yang ketiga tindakan berkala, yang keempat tindakan keterlaluan, yang kelima pengembangan terma, yang keenam pembuangan dan pemulihan, yang ketujuh tindakan berterusan yang berfaedah. So saya harap awak dah isi modul awak pada muka surat 15 ke tak silap. Ada yang dah tunjuk kat saya kerjanya dah siap dah, dan saya harap yang lain pun dah lengkapkan modulnya. So kita pergi kepada contoh menggunakan prinsip inventif yang kita dah belajar tadi, 7 prinsip inventif pemisahan ruang dan 7 prinsip inventif pemisahan masa. Dan contoh ni ada dalam buku teks awak. Okey, contoh objek adalah meja dan pencanggahan fizikal yang diperolehi adalah berat lawan ringan. So,
Sini meja bukan kerusi, saya terlupa nak betulkan balik. So meja yang berat menampung beban yang banyak. Okey, lepas tu meja perlu ringan supaya mudah dialihkan. So tu adalah situasi bagi masalah meja tersebut. So soalannya, adakah meja tu perlu berat dan ringan pada masa yang sama? So jawapannya adalah tidak, sebabnya meja nak tampung beban semasa guna dan meja nak ringan semasa dialihkan. Jadi kita guna pada masa yang berlainan. Jadi jenis kaedah pemisahan yang dipilih adalah jenis kaedah pemisahan masa. Okey. So sekarang kita dah tahu dah jenis kaedah pemisahan masa. Jadi step yang seterusnya, kita nak pilih prinsip inventif yang mana satu kita nak guna untuk penambahbaikan pada meja tersebut. So cadangan perubahan reka bentuk yang dicadangkan adalah menggunakan prinsip inventif kedinamikan. Okey, kita dah dapat tadi kan pemisahan masa. So dalam pemisahan masa tadi ada 7. So antara 7 ini, yang mana satu yang awak nak guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia pilih prinsip inventif kedinamikan. So cadangannya adalah kaki meja boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja yang menggunakan ikatan skru boleh pasang buka. So skru tu awak boleh boleh pasang dan boleh buka balik kalau awak nak tanggalkan komponen dia. Okay, yang kedua pula, dia cadangkan pasang roda pada hujung kaki. Kaku ya, masalah typing lagi. Hujung kaki meja agar mudah digerakkan. So ada 2 cadangan perubahan reka bentuk di situ. Jadi selepas dia buat cadangan, apa yang kita perlu lakukan selepas itu? Kita buat lakaran produk. So kat sini ada 2 cadangan tadi, cadangan A dan cadangan B. So ini adalah lakaran produk berdasarkan perubahan reka bentuk meja cadangan A, iaitu memasang kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada muka meja. So kita guna skru yang boleh pasang buka. So kalau awak tak nak guna, awak boleh buka balik dia punya kaki. Dan boleh buka balik tu, kita senanglah nak alihkan. Okey. So itu adalah cadangan yang pertama. Cadangan dia yang kedua. Okey, perubahan reka bentuk meja B pula memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan ataupun dialihkan. So bila kita pasang roda pada kaki meja ni, jadi kita akan gunakan tenaga pekerja yang sedikit ataupun seorang je pun dah boleh alih meja tersebut daripada tempat lain. Okay, kalau kita nak guna meja tersebut, kita tak nak meja tu bergerak, kita boleh kunci dia punya roda pada kunci roda. Bolehlah kita kunci roda dia supaya meja tu tidak bergerak. So cadangan perubahan tu ada 2 lah, A ataupun B. Jadi akhir sekali adalah berdasarkan apa yang awak nak pilih lah untuk buat dia punya penambahbaikan. Awak nak pilih A ke awak nak pilih B sebagai awak punya produk penambahbaikan. Dan itu adalah prosesnya daripada awal sampai akhir, sampailah awak siapkan awak punya produk awak. So itu dah yang awak perlu lakukan pada tahun depan tingkatan 3 apabila awak nak buat projek reka bentuk. Itu adalah prosesnya daripada pengenalpastian masalah sampailah apa tadi? Sampai kita buat lakaran produk, dan seterusnya kita akan masuk kepada proses pembinaan sampailah produk tu boleh berfungsi dengan baik. So habis sudah
bab 1. Alhamdulillah, ya Allah. Okey, habis sudah. Tajuk ni sebenarnya yang paling panjang antara banyak-banyak tajuk yang lain. Jadi kita akan pergi kepada aktiviti dan latihan yang saya dah beri pada modul. Jadi jangan lupa. Okey, ada lagi tak modul awak? So awak dah boleh isi muka surat 16. Okey, ni contohnya. So awak boleh refer buku teks muka surat 18 dan cadangan perubahan tadi. Dan seterusnya awak boleh terus buat aktiviti berfikir. Okey, soalan ini situasi masalah yang sama macam latihan yang lepas. Cumanya kita pergi kepada proses yang lagi satu, iaitu kita nak nyatakan apakah kaedah pemisahan masa dan apakah prinsip inventif yang awak nak guna untuk penambahbaikan. Dan seterusnya buat lakaran tadi, lakaran A dan lakaran B. Dan terus awak buat aktiviti berfikir pada muka surat 18. Okey, so ini adalah latihan pada minggu ini, dan pada hari Jumaat kita akan bincang dia punya jawapan. So kelas kita sampai di sini sahaja. Okey ya. So kita jumpa hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.